أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama kita belajar ilmu atau wahyu daripada kalam ilahi, panduan dalam kehidupan kita. Inilah adalah sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Kita nak belajar untuk memahami makna-makna Al-Quran, makna-makna setiap patah kalimah ayat dalam Al-Quranul Karim. Satu terjemahan. Apabila dicerahkan lagi makna seluruh muka surah ataupun ayat itu, dia akan mencerahkan kita, dia akan menghubungkan kita bagaimana kita nak berada di atas muka bumi ini sebagai petunjuk jalan kepada kita semua, insya-Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi pada hari ini kita akan melihat pada halaman 154, apakah sinopsis bagi halaman ini. Mari sama-sama kita saksikan. Bermula pada ayat yang ke-31 hingga 32, Allah menyambung kepada seruan kepada Bani Adam untuk berhias dan makan makanan yang elok, yang enak, yang sedap. Ya. Dan pada ayat yang ke-33, pokok-pokok yang diharamkan pada manusia, ya, ataupun asas-asas, ya. Ini bukan pokok yang kita tengok hijau tu, ya. Pokok atau asas yang diharamkan pada manusia. Pada ayat 34, ajal setiap umat dan individu ditetapkan oleh Allah, tidak boleh dianjakkan. Tetapi apakah yang penting kita fahami tentang ajal tersebut? Dan pada ayat 35 hingga 36, apa yang difirmankan melalui Rasul dan peringatan kepada yang mendustakan, ya, sesiapa yang tidak mahu mengikut kepada panduan untuk kita sebagai Bani Adam. Dan pada ayat 37 nanti kita akan melihat akibat daripada mendustakan kebenaran. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إن
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم Bahawa pada resolusi kita pada hari ini, yang pertama jangan melampau ketika makan, dan yang kedua manfaatkan perhiasan di dunia dengan iman untuk dapatkan lebih banyak lagi ganjaran di akhirat, dan kita sentiasa bersiap sedia menghadapi ajal ataupun kematian pada ayat 34. Allah, la ilaha illallah. Kita ingin juga Ustaz ya melihat kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan sarafa, iaitu melampau ya. Iaitu apabila kita telah bincang pada ayat 31 tadi, wala tusrifu, jangan melampau ya. Dan 23 kali disebut di dalam al-Quran. Melampau ini maksudnya benda baik Ustaz ya. Macam sarafah kan. Benda sarafah tu maksudnya apa Ustaz? Kalau dulu kat Mesir Ustaz sarafah tukar duit. Ya, itu sarafah ke sarafah? Itu dengan sad Sad kan. Jadi itu kita kena bezakan juga tu. Betul. Jadi silap sifat kan. Silap sifat jadi sad. Jadi itu tajwid ni penting untuk kita faham. Yang kita belajar hari ini sarafa.
Sarafa ini melampau, tapi sarafa maksudnya bertukar Ustaz ya. Itu yang kalau money changer tu kita panggil sarafah. Ya. Jadi sad dengan sin membawa maksud yang berbeza, dan perkataan inilah yang kita belajar pada hari ini, dan tajwid amat penting Ustaz ya. Sebut dia berbeza, jadi rasa bunyi lebih kurang sama kan, tapi ejaan berbeza membawa maksud yang berbeza. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Baik, kita nak terus pada hukum tajwid hari ini. Hari ini kita belajar hukum idgham. Salah satu daripada hukum nun mati dan juga tanwin, pecahan-pecahan dia bila berjumpa dengan huruf nun mati ni, berjumpa dengan huruf-huruf Al-Quran, huruf hijaiyah yang lain, ada yang ada 28 huruf tak termasuk alif, dia akan menjadi pecah pada 4 hukum. Setengah menamakan 5 hukum. So hari ini nak belajar hukum idgham. Hukum idgham. Apa maksud idgham? Selalu kita dengar. Idgham ni dari sudut bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu maksud idgham. Kita faham dari sudut bahasa tu, kita dah nampaklah gambaran. Memasukkan sesuatu dalam sesuatu. Istilahnya ialah idgham ni istilahnya ialah memasukkan huruf sukun. Huruf mati tu. Apa huruf mati? Nun mati lah. Sebab kita bicarakan tentang hukum nun mati dan tanwin. So, memasukkan huruf sukun atau nun mati sama ada tanwin ataupun nun mati ke dalam huruf yang berbaris selepas itu, dan menjadilah ia seperti mana ia huruf tu bertasydid. Kita lihat slide seterusnya. Okey. Huruf idgham ada berapa? Huruf idgham ada 6 yang terhimpun dalam satu rangkai kata yarmalun. Nak senang, nak senang ingat. 6 ada 6. Yarmalun, lam, ra, ya, waw, mim dan nun. Ada 6 huruf. So, apabila nun sakinah ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu daripada 6 huruf idgham tadi, maka wajib kena baca dengan idgham. Macam mana idgham? Nun itu kena masukkan ke dalam huruf selepas tu. Sama ada kalau jumpa dengan lam lah, jumpa dengan ra lah, jumpa dengan mim yang 6 tu. Maka nun tu kena baca macam mana? Memberi kesan pada nun. Ini kesan pada nun. Kesan pada nun macam mana? Bila jumpa dengan 6 huruf ini, nun itu kena masukkan ke dalam huruf selepas itu. Tengok contoh sedikit. Contoh. Okey, kita ambil 2 contoh. Tengok nun bertemu dengan waw. Okey, waw salah satu daripada huruf idgham. Yarmalun, ada waw situ kan. So bila nun jumpa dengan waw, nun itu kena masuk dalam waw. Miwal, miwal. Nun itu dah dimasuk dalam waw. Kalau jumpa dengan ya pula sebagai contoh yang kedua, liqaumin ya'lamun, liqaumin ya'lamun. Masukkan dalam ya. Ini 2 contoh dulu. Nak kita kena faham konsep secara idgham secara umum dahulu. Nanti kita akan belajar pecahan-pecahan idgham. Ada idgham bila gunnah, ada ma'al gunnah kan, ada kadar masuk idgham pula, ada pula kadar masuk nun mati ke dalam tu, masuk secara total ke atau masuk secara sebahagian ke, itu akan kita bincang satu-satu. Tak boleh semua, nanti kita jadi pening tak faham. Sebab kita keutamaan kita nak memahami mesej Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita.